Baik, kita bersama dengan Nur Hayati dari daerah Blaid. Assalamualaikum Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muammar dan Fiza, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Nur Hayati sendiri apa kabar pada pagi ini? Alhamdulillah sihat juga ya. Baik Nur Hayati, mungkin dapat dikongsikan keadaan cuaca di daerah Blaid. Mungkin ada penonton kita ni yang sedang akan melakukan perjalanan ke daerah Blaid. Bagaimana untuk hari ini? Keadaan cuaca awal pagi tadi ni hujan lebat ni Muammar ya. Dan kita mengharapkan keadaan cuaca sekarang dalam keadaan yang baik dan juga dapat dikawal ya. Terutama sekali di kawasan rendah ni di Pekan Seria tadi ya. Ya, betul. Jadi diharapkan kepada kita ataupun para pemandu untuk harap maklum ya, dikhawatiri ada kawasan-kawasan yang akan dialami banjir nanti ya. Ya, betul. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan info serta makluman dari daerah Blaid. Silakan Nur Hayati. Baiklah, terima kasih rakan kita Muammar dan Fiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blaid pada pagi ini, dan seperti biasa kita akan mengkongsikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Blaid dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan ya oleh rakan setugas. Dan seperti yang kita maklumkan sebentar tadi, ada keadaan cuaca di daerah Blaid masih lagi hujan pada ketika ini. Dan demikian apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari yang penuh barakah ini berjalan dengan lancarnya ya. Baiklah, saya bacakan satu info semasa yang mana esok 12 hari bulan Jun 2021 hari Sabtu akan diadakan satu kempen mendarah bersempena dengan sambutan ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat yang ke-61 tahun 2021 bagi cawangan operasi B daerah Blaid yang akan diadakan bermula jam 10 pagi sehingga jam 2 petang bertempat di aras bawah KB Central Shopping Centre Kuala Blaid. Belauda tidak satu info semasa, dan sekarang berkata kita beralih dulu bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk pagi ini. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan berbagai cara, dan penerimaan hidayah oleh seseorang yang bukan Muslim itu tergantung pada kesiapan dirinya dengan ikhlas memilih Islam sebagai pegangan hidup sepanjang hayat. Hidayah dan keislaman seseorang boleh terjadi secara unik dan tidak terduga. Islam sebagai agama yang prihatin, awal-awal lagi telah memberi jaminan bahawa orang memeluk Islam kini dianggap sebagai bersaudara baru dan perlu dibantu. Dengan itu, mereka kini dikenali sebagai saudara baru yang nasib mereka perlu dibimbing sehinggalah mereka boleh berdikari. Peranan bahagian dakwah daerah Blaid dalam membimbing saudara-saudara baru adalah apabila saudara-saudara baru telah memeluk agama Islam, sama ada secara persendirian atau sekeluarga, bahagian dakwah daerah Blaid akan mengatur jadual isi kandungan sisi pembelajaran mengenai bab sembahyang 5 waktu, bab secara mengambil wudu secara teori dan praktikalnya, dan manakala bab sembahyang melihat kemampuan saudara-saudara baru boleh mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Dan sekiranya jika saudara baru tidak dapat hadir untuk menerima pembelajaran di pejabat bahagian dakwah daerah Blaid, sisi penjadualan
diaturkan untuk diadakan secara bimbingan bergerak ke rumah perseorangan ataupun ke rumah-rumah panjang untuk diberi bimbingan seperti bimbingan yang ada di bahagian dakwah daerah Belaid. Fikih solat, fikih haji, fikih munakahat, akhlak Islam, amali, mukaddam dan praktikal menjadi imam serta menghalusi surah Al-Fatihah dan lain-lain. Setakat ini, cabaran yang paling mencabar yang kami hadapi bila mana ada pelajar tersebut dari golongan yang buta huruf, golongan dan golongan warga emas. Sebab kelas bimbingan ini tidak kira umur, jadinya kami ada pendekatan tertentu untuk pelajar-pelajar yang disebutkan di atas. Okey, buta huruf dengan golongan warga emas. Misalnya macam subjek hafalan, seperti yang kita ni tahu, hafalan ni kita ni menghafal hafalan tersebut macam bacaan dalam sembahyang apa tu. Jadinya solusinya kami menghantar voice note lah kepada pelajar-pelajar tersebut untuk mereka mengulang kaji di rumah selepas habis waktu pembelajaran. Pengalaman mungkin pengalaman latihan kerja sebelum ini, kalau tidak silap tahun 2006, sedikit sebanyak memberi keyakinan arah dirilah untuk memikul tanggungjawab sebagai tenaga pengajaran ni. Walaupun pada mula-mulanya macam berfikir jualah boleh kita menyampaikan tanggungjawab ini, tapi setakat ini alhamdulillah dengan pengalaman yang ada semasa latihan kerja tu sedikit sebanyak memberi keyakinan arah diri. Pengalaman pertama dalam mengajar saudara-saudara baru, pengalaman pertama adalah mengajar seorang warga Irish. Okey, jadi waktu itu lebih kepada berbahasa Inggeris lah kepada ia. Okey, waktu itu saya masih lagi attachment. Jadinya di sana perlu mengajar ia di dalam bimbingan pengenalan Islam selama 10 hari. Kira yang yang paling awal sekali lah. Jadi di sana mengajar ia pasal Islam, pasal cara puasa apa. Pasal waktu itu kalau anda silap waktu bulan puasa tu mengajar ia. Okey, jadinya dan yang ini juga dulu agamanya dulu kalau anda silap ia Katolik. Jadi di sana kami banyak kepada perbincangan apa perbezaan dan kesamaannya Katolik sama Islam. Okey, maksud di sana kalau Islam macam ni, kalau Katolik macam ni. Misal diorang ni jenisnya diorang ni suka bercerita yang diorang punya dulu, agama diorang dulu, tapi kita ni sebagai pembimbing kadang-kadang mesti je mengambil teknik itu untuk mengambil diorang punya perhatian dari agama lama diorang. Antara objektif skim ini diadakan ialah untuk memberi bimbingan kepada golongan mu'alaf untuk menghalusi dan meningkatkan lagi ilmu pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Kursus ini dilaksanakan supaya para peserta dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan kefahaman agama Islam serta dapat mengukuhkan lagi penghayatan beragama untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Memilih Islam memang niat dari sekolah menengah sudah. Pasalnya dari sekolah menengah memang kami ada ajar kira basic pasal agama, pendidikan Islam. So lepas tu kawan-kawan kebanyakannya beragama Islam. So ada one of my friends, ia bawa aku ke masjid. Every time dorang kan solat memang bawa ke masjid. So aku duduk arah corner-corner and then melihat dorang sembahyang macam membawa telkong. Kira macam nyamanlah hati melihat dorang sembahyang. Tenang. Yes. So dari sana terbuka hati untuk masuk Islam. Ya, memang dari sanalah macam mau cuba belajar mengajarkan solat 5 waktu macam itulah. Kalau tentangan keluarga memang nadalah pasal kebanyakan saudara-saudara semuanya sudah memasuki agama Islam. So dari side my parents memang nadalah, semua orang agree lah.
Awal-awal tu memang payah lah ni orang kalau sembahyang 5 waktu lah, terutamanya yang sembahyang subuh. Memang payah tu pasal lepas satu kan kerajaan, so memang payah kan bangun subuh. And then kan since kami baru kira saudara baru kan, so untuk menghafal surah dalam bahasa Jawi memang payah berhabis lah. And then kalau dari segi pakaian slowly menutup aurat lah masa ni. Alhamdulillah masa ni getting better lah. Kalau macam puasa? Kalau puasa before masuk Islam memang ada sudah startnya orang orang menjinakkan diri dengan puasa itulah. Berlatih-latihkan diri dengan puasa. Alhamdulillah tahun ini pertama kalinya orang puasa sebagai saudara baru. Alhamdulillah baguslah, kira tahun ini full sebulan. Full sebulan, alhamdulillah. Pendedahan melalui kursus bimbingan tersebut juga merupakan salah satu usaha bagi melahirkan saudara baru yang berkualiti, yang tidak ketinggalan, dan PK kepada ilmu-ilmu pengetahuan yang menjurus ke arah memantapkan akidah mengikut syariat Islam yang ditentukan.